Saya seorang pemain oleh. Dan saya suka oleh orang. Saya main futsal tapi dengan cara saya sendiri. Tunjuk semua saya punya piala kat kawan-kawan dia kan. Saya macam ush, dia bangga lah rupanya kan. Tapi ayah punya style ni biasa lah. Tu yang buat macam sebab sikit. Lepas tu start tu lah saya akan buat semua benda untuk dia lah, InsyaAllah. Sebelum tu Red Bull Gold kan. Tahu Red Bull Color Gold? Red Bull Color Emas dengan Red Bull Color biru putih. Tu dua company berbeza lah. Itu bukan company saya. Sekarang ni kita adalah Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome wahai viewers sekalian. Okay, so back dengan host JC Talk. Saya Zain. Saya Iskandar. Dan hari ini kita bawakan kepada korang semua tetamu jemputan yang memang sangat-sangat special. Dan kita sangat terima kasih lah sebab atas kedatangan beliau kita berjaya untuk dapatkan episod podcast yang agak rare sebenarnya ni. So, ini dia Zim Ahmad. Guys. Hai, saya Zim Ahmad. Saya seorang pemain oleh. Dan saya suka oleh orang. Saya main futsal tapi dengan cara saya sendiri. Saya full time freestyle. Saya buat show, buat content. And itu sajalah yang korang patut tahu. Zim Ahmad, futsal dan freestyler. Oh, tak ada intro panjang sikit lagi ke? Mana tahu nak cerita dia punya apa? Ada ni sebab kalau saya perasan ada kat bio tu tulis Red Bull Athlete. Oh, lupa pula. Saya Red Bull Athlete, baru sign tahun lepas dengan Red Bull. Red Bull Athlete ada dua je dekat Malaysia. Kita ada Tunku Abdul Rahman, Johor dengan saya Zim Ahmad. Dekat Malaysia. Dekat Malaysia, betul. Kalau maksudnya atlet Malaysia yang able dua saja macam tu. Dua saja, betul. Dia actually macam mana maksud kepada Red Bull Athlete tu? Red Bull Athlete adalah atlet yang disponsor oleh Red Bull. So, Red Bull dan ambassador untuk Red Bull lah. Ambassador Red Bull. Jadi dia bila sign tu macam-macam lah. Dia akan bagi banyak benda macam travel free, buat video konten dengan dorang, macam fly lah mana-mana dia nak kan. Lepas tu kita pun ada special apps khas untuk atlet dia. Kita boleh order barang-barang apa yang kita nak. Kita boleh pergi mana-mana kita nak kan. Just dalam tu just contact je Red Bull mana-mana yang kita nak pergi. Dia akan tolong lah. Wah. Satu privilege lah juga kan. Betul. Dan actually kita pun nak tahu juga kan. Kalau contohlah jadi seorang Red Bull Athlete ni, apa actually yang macam selalu akan kena buat? Like ada ke kena buat konten bulanan ke mingguan ke macam mana? Macam Red Bull ni dia bukan macam company lain dekat Malaysia ni. Dia lain sikit dan dia platform pun dah besar. Okay, faham. Dia ambil orang pun yang agak pelik-pelik punya orang kan. Pelik-pelik Yang ekstrim lah. Ekstrim yang brand-brand lain mungkin tak pandang kan. Dia pandang. So just buat apa yang kita buat. Cuma ada barang Red Bull je lah dekat kita. Maksudnya saya just buat video saya macam sebelum saya dengan Red Bull. Cuma dia tambah lagi kualiti. Kita pergi, contoh dia bawa dia punya team. Yes. Buat record kita. Lepas tu buat projek dekat international punya crowd, international punya level. Macam saya bawa balik daripada Brussels, Belgium untuk show dengan Red Bull juga. Red Bull betul. Bulan depan pun saya pergi ke Japan untuk Red Bull Japan juga shoot. Macam tu lah. Kiranya memang tak duduk diam lah. Itulah. Dia memang travel tu macam naik bas je. Bagai Tejo episod lepas, sekarang tak boleh duduk diam. Sekarang ni kalau duduk diam kena tinggal. Memang Zim pun selalu travel. Zim pun selalu travel juga. Tengok boleh cerita sikit macam mana career freestyle ni, orang kata wujudnya macam mana terdetik nak jadi freestyle, ataupun orang kata biasanya mestilah freestyle ni orang kata dalam Malaysia mungkin zaman dulu tak nampak career lagi, sebab tak pernah ada lagi yang betul-betul berjaya macam Zim lah orang kata. So mungkin time tu tengah kerja tempat lain ke. So macam mana boleh terdetik tu nak full time? Dulu masa kita start freestyle tu, of course kita main suka-suka je. Training tepi padang sebelum game start. Masa saya minat main oleh, saya tengok video oleh. Tapi untuk nak jadikan kejaya tu tak terfikir lah. Maksudnya ada terfikir tapi kita tak tahu jalan dia macam mana.
Lepas tu sampai kita jumpa satu freestyler first dekat Malaysia, nama dia Dr. Freestyle, orang panggil Dr. Freestyle. Sebab dia yang bawa Dia yang Malaysia. start lah, boleh kata dia yang start, yang first. Faham? 1998, 1999. Lama juga. Lama lah, sebelum 2000. Kita pun tak lahir lagi time tu. Baru lahir 2002. Lepas tu start tu saya terjumpa dia dengan saya punya abang main dekat Titi Wangsa. Saya nampak dia training. Lepas tu dia macam cakap siapa nak try main timbang. Abang saya pergi, saya pun tengok, join. Lepas tu pergi dekat tournament, kita jumpa dia lagi. Tournament futsal, tapi dia buat show kat situ. So dari situ kita nampak dia kerap buat show. Maksudnya freestyle ada demand lah. Maksudnya boleh buat show lah, boleh buat duit, orang kata kan. Lepas tu okay, saya pergi ikut. Tapi masa tu sekolah rendah lah. Masa tu kecil lagi. Sekarang pun kecil. So dulu lagi kecil. So saya main dengan dia. Dia panggil buat show semua. Lepas tu saya stop, lost contact dengan dia lama juga. Lepas tu saya jumpa seorang lagi, Muhammad Melayu. Dia dah international level. Dia dah gambar dengan Seorang Giana Sampai sekarang masih main lagi lah. Sampai sekarang dia masih main lagi. Dia lah first Melayu yang saya rasa pergi level international. Macam yang tadi Dr. Freestyle tu, dia bagi saya okay, freestyle ni boleh buat kerjaya. Exposure dalam Malaysia. Okay, faham. Tapi seorang lagi legend ni, dia buat saya pergi international. Dia buat saya rasa Melayu boleh lah. Melayu boleh. Maksudnya kalau saya ni jenis kalau orang boleh buat, saya rasa saya boleh buat. Tambah pula orang tu lagi dekat dengan kita, lagilah kita rasa kita boleh buat. Boleh buat. So dia pun Melayu, faham bahasa kita. Dia orang Singapura, dia bukan orang Malaysia. Saya cari, saya ingat dia orang Malaysia. Cari, rupanya dia orang Singapura. Azri Trickster nama dia. Dia pun dah ada akademi dekat Singapura. Kita pun selalu contact dengan dia juga. Lepas tu saya first jumpa dia 2013 ke 2014. World Cup rasanya saya jumpa dia dekat dataran. Saya memang happy gila dapat jumpa dia, pasal orang yang buat saya rasa freestyle ni boleh go international kan. So jumpa dia, bagi nasihat macam mana. Dia pun antara orang yang first Melayu yang pergi ke Red Bull punya tournament. Dalam freestyle dia ada Red Bull punya World Cup tournament lah. Oh, ada tournament juga. World Cup punya. So dia orang Melayu Singapura yang pertama pergi kat sana, main dengan Seorang Giana semua. So start daripada situ saya rasa freestyle ni kejaya bukan di Malaysia saja, maksudnya kita boleh pergi worldwide juga. Yes, betul. So macam yang tournament tu kita panggil Pana Pana Dia freestyle. ada dua. Pana lain, freestyle lain. Pana ni yang main oleh. Yang ada tiang gol dengan oleh tu Betul. Oh, jadi freestyle yang timbang-timbang. Oh. So dua benda ni dua benda yang berbeza. Ingatkan sama. Lain. Lain. Dia macam main basket, basikal, dia ada flatland, dia ada main park. Jadi freestyle, satu lagi main panah. So kalau event memang dua orang sekali. Tapi dua ni benda yang berbeza. Freestyle dia tak boleh main panah. Kebanyakan freestyler dia tak boleh main futsal atau main oleh. So macam Tok Zim join panah ke Saya freestyle? dua-dua. Alhamdulillah. Oh. Sebab masa saya stop freestyle tu, saya fokus dekat oleh. Jadi bila freestyler dah aktif balik, kita fokus freestyle balik. Oh, okay. So basically panah boleh main freestyle. Saya boleh main dua-dua. Dan saya rasa sebab apa orang kenal, ataupun sebab apa saya dikenali ramai, sebab saya boleh main dua-dua lah. Sebab kalau kita buat video freestyle saja, orang tengok lepas tu orang swipe dia. Dia tak ada something untuk orang nak share. Tapi kalau kita main oleh, orang share, orang seronok tengok orang kena oleh. So futsal oleh ni banyak membantu lah. So maksudnya dia ada, kita dalam setiap timeline masa ni dia ada batu loncatan orang kata. So tahun bila yang betul-betul memang segala time tu memang orang kata rezeki masuk smooth, macam dah pergi international. Dia Zim Ahmad ni dah ada dua fasa sebenarnya. Satu fasa lepas Covid, satu fasa sebelum. So sebelum Covid tu pun ada orang kenal, tapi dia masih tak macam sekarang. Sebelum Covid dah pernah juga fly lah keluar. Banyak kali lah. Saya start fly 2015. 2014. 2014 saya dah pergi international. Cuma masa tu dia masih niche lagi. Dia masih orang-orang dalam scene je yang tahu. Tapi bila dah Covid, kita pun tak boleh keluar kan. Buat video futsal. Saya tak tahu kenapa saya tak pernah fikir nak buat video futsal daripada 2014 tu. Saya buat video freestyle, video oleh dekat street je. Saya tak terfikir kenapa saya tak buat video futsal. Faham? Sampai datang Covid tu saya try je record video futsal.
gila-gila punya pergi lah. naik. Masa Kat tu IG Reels pun baru keluar. Oh, okay. So memang masa tu memang gila lah. Waktu tu memang dah lain lah. Diorang dah start kenal lah. Waktu tu orang yang tak ada Instagram, yang tak ada Facebook pun dah kenal lah. Dah tahu Pakcik-pakcik umur 60 pun ada kenal. Ni Dah tahu lain lah lah. dia ni kan. Betul. Sebab personally macam kalau kita tengok Zim Ahmad ni dulu pernah digelarkan Singgania Malaysia tau. Oh ya. Tahun 2016 17 macam tu. Saya layan banyak Singgania. Untuk kita dua masih di sekolah lagi. Oh, Kita masih main yeah. futsal. Tapi kita orang tahu macam ada someone dekat Malaysia yang ada lebih kurang Singgania. Kita orang tengok dahsyat tu. Rupa-rupanya pak sampai depan mata. Kira idola juga ah. Thank you. Welcome. Dan yang menariknya lagi pasal Zim, memang orang kata tak berhenti sampai walaupun COVID. Sebab yelah COVID banyak kekangan. Betul. Tak dapat nak buat banyak benda. So macam kalau kita macam elok-elok daripada hobi pun macam mana nak buat. Banyak orang. Betul. Time COVID tu sangat terkesan time tu. Sangat lah. Cumanya time COVID ni sebenarnya dia bagi kita lebih kreatif. Sebab COVID lah wujudnya Ryan Bakery, COVID wujudnya Khairul Aming. Semua benda tu kan digital. Jadi kita rasa benda tu masalah, tapi Tuhan bagi benda tu, dia tahu lah apa dia buat. Sebenarnya dia nak bagi benda lagi best kan untuk kita. Faham? So masa tu memang of course kita pun dah tak ada income. Masa tu show pun tak ada apa kan. So saya pun buat kerja lain juga. Buat kerja kedai kafe member saya, kerja buat cuci tray dekat mana apa nama tempat tu, macam buat donat juga. Tapi semua benda tu sehari yang saya buat. Faham. tak ada lapar teruskan kan. apa Tak boleh lah apa benda. Kita memang dah biasa freestyle kan. So buat benda tu, tapi bagus juga untuk kita rasa jatuh. Dia buat kita lebih kreatif lah. Lebih kreatif dan lebih appreciate apa yang kita ada. Maksudnya kita ada talent. Betul. Contoh saya buat talent, orang bayar saya sekian-sekian. Lepas tu bila saya kerja dekat situ, dia bayar gaji sebulan sama macam kita buat show 5 minit. 5 minit. So dekat situ kita rasa something wrong lah. Maksudnya bukan kerja tu salah. Bakat yang kita ada ni jangan sia-siakan lah. So saya cakap okay tak apa, saya tak nak kerja kat sini. Saya fokus lah buat video balik. Tapi semua benda tak pernah senang lah. Memang susah lah. Slowly lah. Yang penting jangan stop. Itu je sebenarnya yang penting, jangan stop. Nak berjaya tu kita tak tahu bila. Tu Tuhan dah settle lah. Yang penting kita jangan stop je lah. Sebab pada saya kalau kita letak deadline ni kadang-kadang agak susah lah untuk saya. Bila saya nak buat satu benda, saya letak deadline ni, dia bagi pressure dengan dia susahkan saya sikit. Sebab saya pernah cakap saya nak jadi Red Bull athlete umur 25. Sekarang saya 29. Saya nak jadi Red Bull athlete 25. Tapi 25 saya tak dapat. So saya tak menang tournament, saya tak dapat pergi ni. Lepas tu saya kalau saya tepati janji saya cakap saya akan berhenti lah sebab saya aim 25. Betul. Tapi saya tak berhenti, saya buat rupanya 28 baru saya sign. 28. Jadi deadline ni kadang-kadang dia bagi kita pressure. Dekat situ saya tukar. Saya punya mindset, kalau saya nak berjaya, saya akan berjaya. Bila saya tak tahu. Tapi saya akan lah. Just apa kata follow the flow lah. Follow the flow. Jalan je. Macam tu lah. So macam jadi seorang freestyle ni kan, maksudnya kita mesti ada juga pengalaman pahit dan manis. So sepanjang career Zim Ahmad ni, apa satu memori kata pengalaman manis dan yang pahit juga? Dia betul tukar lah. Tapi buat masa sekarang yang saya ingat dia bukan satu, ada 2, 3 yang saya ingat. Kalau pahit, ada satu time tu saya betul-betul tak ada duit. Saya memang kosong kan. Lepas tu saya macam tak boleh jadi ni, tak ada duit. Tapi saya ada freestyle masa tu. Saya ada freestyle. Motor minyak pun tak ada. Saya pergi kat rumah member, saya cakap saya nak pinjam RM2. Saya cakap duit saya hilang, tercicir kan. Dia pun bagi duit tu. Saya pergi isi minyak, saya pergi Sogo, saya bawa bola, saya bawa bakul dengan bola, saya buat freestyle, dapat RM60. Balik tu saya bayar kawan saya duit. Itulah duit makan saya. Sebab kita ada bakat. So bakat tu boleh buat duit. Kita try lah. Macam tu lah. Ada kena halau ke tak ada lah? Ada, sebab kita tak ada. Benda tu kena ada permit. Dia kena ada lesen dia. Of course lah, sebab majlis punya kawasan kan. Majlis punya kawasan. Lepas tu kalau macam saya pernah buat, basker-basker kat sana dia ada lesen, dia ada permit semua. Kita tak ada, tapi kita dapat lagi lebih. Saya buat seorang, saya boleh dapat dalam 200, 100. Diorang satu geng, ada 5 orang. Kalau 200 nak kena bagi berapa? Saya senang-senang seorang dapat. So dengan tak ada lesen dia marah dia. Saya pernah main, dia letak speaker depan saya terus.
Oh ya. Saya gerak. Memang macam halau lah. Macam lah, tapi kita faham lah benda-benda law tu kan. Gerak je. Ada buat tempat lain ke? Ada juga lah. Ada macam kita dah Sogor, kita pergi ke Bukit Bintang. Dah survey dah. Dah survey dah. Alhamdulillah. Tapi sekarang bila saya pergi, rindu lah kan, bila tengok kan. Tapi dia jadi satu kepuasan sebab kita pernah lalu fasa-fasa macam tu. Pasal-pasal jatuh bangun tu. Tapi waktu tu kita tak rasa pun kita jatuh. Kadang-kadang macam saya main dekat tepi jalan kan. Dulu orang rasa Zimi sampai main tepi jalan nak cari duit kan. Kita tak rasa pun benda tu pasal kita enjoy. So bila dah lama-lama baru kita perasan, oh tu sebenarnya perjalanan. Itu sebenarnya benda yang orang ingat struggle. Padahal bagi kita biasa je time tu. Macam tak ada sangat lah. Time tu buat benda tu masih baru lagi lah ini. Ke dalam career ni. Dah lama dah. Dah. Cuma macam street show masa tu tak ramai lagi orang buat freestyle kan. So kita buat lah. Macam sekarang-sekarang ni agak-agak macam orang-orang bawah jagaan Zim kan. Ada ke yang buat? Ada juga lah. Ada 2-3 orang yang masih buat. Sebab saya faham perasaan tu. Kalau saya tak buat lah. Saya pergi je support. Tengok-tengok untuk, kalau orang ambil bagi duit pun saya tak kisah sangat lah. Pasal tu bukan purpose saya sekarang kan. Tapi budak-budak freestyle yang buat, saya faham lah. Sebab saya pernah lalu benda tu. Macam mana nak makan kan. Macam mana nak. Betul. Sebab benda ni diorang kena rasa. Kalau diorang tak rasa, diorang tak appreciate benda yang besar nanti. Dia kena lalu benda-benda macam ni kan. Betul. Ada sampai sekarang diorang buat lagi. Tapi saya datang lah tengok. Kadang-kadang main lah sikit-sikit. Tapi untuk nak berharapkan duit tu lah saya buat makan, tak lah. Tak adalah. Just for fun lah. Fun-fun je lah support. Enjoy the time. Betul. Macam tu. Ada satu tu 2018 saya ada satu tournament dekat Czech Republic. Memang itu satu dunia punya dream lah untuk nak pergi dekat situ. Dia Czech Republic tu tournament apa? Dia World Freestyle Football Championship Open. Besar lah. Memang besar. Semua legend akan ada lah kat sana. Semua freestyler. Setahun sekali ke 4 tahun sekali juga? Setahun sekali. Setiap tahun dia ada. Saya tengok tournament tu daripada 2010 lah. So 8 tahun juga saya memang nak pergi. Nak pergi. Lepas tu ada tournament lagi Red Bull yang World Cup tu. Saya banyak kali juga nak pergi. Daripada 2010, daripada 2009 saya nak pergi. Lepas tu Red Bull tak organise tournament tu dekat sini. Maksudnya dia akan buat setiap negara. Siapa menang akan pergi World lah. Tapi kat Malaysia tak buat. So saya struggle lah nak dapatkan benda tu. Saya dah tanya Presiden WFFA Freestyle punya association, semua saya dah tanya. Lepas tu 2018 saya dapat chance untuk organise benda tu. Organise Dekat Malaysia. So saya pergi kat Czech Republic tu. Finally saya dapat pergi. Dekat Czech Republic tu finally saya dapat pergi. Bila saya pergi, saya nak masuk, saya injured pula. Allah. So dia hari yang best dan hari yang paling sedih. Macam mana boleh injured tu? Sebab satu cuaca. Kita tak warm up betul-betul. So dia jadi hamstring yang orang panggil kat belakang. Tegang lah. Sangat teruk lah. Timbang pun tak boleh. Oh ya. Alright, timbang pun tak boleh. So saya pergi sana memang menangis lah. Sebab itu tournament yang kita nak sangat pergi. Lepas tu Syanggana lah DM kan. Dia kata, sebab sebelum saya fly ke Czech tu, seminggu sebelum saya dekat Denmark. Saya dengan Syanggana 2018. So dia pun DM, dia kata tak apa, try untuk enjoy daripada angle lain. Lepas tu saya tak dapat main lah dekat Czech Republic tu. Tapi saya jumpa Presiden Freestyle kat situ. Dia cakap kat saya, Zim boleh buat Red Bull Street Style. Boleh buat tournament Red Bull tu. So satu lagi berita yang best lah. So daripada best jadi sedih, jadi best balik. Saya balik Malaysia, saya cakap saya nak buat Red Bull Street Style. Saya dah ada green light. Tiba-tiba saya tak boleh main sebab saya organizer. Padahal saya memang nak pergi ni, saya nak main. Nak main lah. Tapi saya tak boleh pasal saya organize. So jam lah kat situ. Banyak benda yang saya nak, saya tak dapat waktu tu. Tapi Tuhan nak bagi lepas tu, kita tak tahu kan. Tapi saya okay, tak apa lah. Tapi saya dapat lah pergi. Siapa yang menang tu dapat pergi Poland. So budak Kelantan menang 15 tahun. Saya bawa dia pergi Poland. So dia budak paling muda dalam dunia lah masa tu. Dekat World Cup. Time tu memang paling muda. Paling muda. Orang Malaysia Malaysia. Kelantan. Zulmi nama dia. Yang Zulmi. buat video dengan yang tu ke? Yang gelap-gelap sikit macam saya tu, yang tinggi sikit tu? pakai spek. Okey, perasan. Dia memang world class punya level. So dia dapat pergi ke Poland. Saya bawa dia tu first dia travel. Saya bawa dia pergi ke Poland. Lepas tu itu lah cerita dia. Macam saya nak tournament Red Bull tu,
dapat tapi saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Saya nak pergi Czech Republic, lepas tu dapat pergi tapi injured. Benda tu lah 2018 tu antara yang mencabar lah. Manis dan pahit. Tapi paling mencabar saya hilang ayah saya lah. Itu lagi best lah. Memang gila lah. Itu tahun lepas Februari. Masa tu show lah. Saya ada tournament. Saya buat show. Lepas tu malam tu dia kata dia nak datang tengok. Saya kata dah habis ni kan. Lepas tu saya ada freestyle daripada Indonesia. Saya kena handle dia. Nak bawa pergi hotel apa semua kan. Lepas tu adik saya call, kata orang lain angkat kan. Adik saya call dia, call ayah kan, call arwah. Lepas tu ayah saya tak angkat, orang lain angkat. Punya dia dah pingsan dekat parking. Itu dah sampai nak pergi tengok ke macam mana tu? Dia kata nak pergi show. Last WhatsApp tu dia kata nak tengok show lah. Itu yang sampai sekarang ingat lah. Sebab dia yang banyak support daripada kata-kata kan. Dia. Tapi dia tak meninggal terus. Dia brain dead. Dia bukan koma, dia otak dia mati. Otak dia ni tak ni kan. Tak function sampai 10 hari. 7 hari lah lebih kurang. Dalam 7 hari tu dia tak meninggal lagi. Dalam 7 hari tu juga kawan-kawan dia datang cari saya. Cakap mana Zim. Saya macam apa kawan-kawan dia cari. Rupanya dia selalu cerita kat kawan dia pasal saya. Allah. Saya tak tahu benda tu. So bila orang datang kedai dia ada kedai printing t-shirt dulu. Dia tunjuk semua saya punya piala kat kawan-kawan dia kan. Saya macam dia bangga lah rupanya kan. Tapi ayah punya style ni biasa lah. Itu yang buat macam sebab sikit. Lepas tu start tu lah saya akan buat semua benda untuk dia lah, InsyaAllah. Faham. Itu paling ni lah. Paling susah. So kira contoh lah, kita ambil timeline daripada lepas SPM pun memang parents pun memang support je lah nak terus pergi ke freestyle tu. Dia bagi kebebasan lah untuk saya. Benda tu untung sebab saya tak buat benda pelik-pelik lah. Sebab bahaya juga kalau parents bagi kebebasan dekat anak ni, sebenarnya ada baik ada buruk ikut budak tu tak betul, dia buat benda-benda pelik kan. Macam saya alhamdulillah pernah je buat benda pelik tapi tak terlalu jauh kan. Alhamdulillah balik juga dekat bola. So benda tu membentuk Zim Ahmad juga sebenarnya, kebebasan tu. Macam sekarang pun ada buat akademi juga Saya buat akademi masa COVID dulu. Kan kita tak boleh keluar mana-mana. Betul. So saya fokus akademi Zim Arena tu ke? Yes, dulu nama dia one to one. Sebab kita memang ajar 1 lawan 1 punya benda yang kita tahu. Kita tak ajar benda yang kita tak tahu kan. Betul. Kita ajar freestyle, kita ajar oleh. Lepas tu saya buat personal coaching. Lepas tu saya stop sebab COVID dah start okey. Saya dah start travel balik. Nak commit tu agak susah lah. Dia macam kedai gunting rambut juga. Kalau saya buka barber kan, orang nak saya yang potong. Bukan orang nak potong rambut tu. Orang tak nak barber lain, orang nak saya. So kalau saya buka akademi, orang nak saya yang ajar. Tapi saya kat luar ni susah sikit lah. Susah. Kita nak ambil trainer pun macam kita nak ambil trainer boleh, tapi parents ingat akademi ni Zim akan ajar. Macam tu kan. So sekarang kita tengah develop balik Zim Arena. Kita ada meeting juga dengan YB nanti. Kita punya futsal pun dalam tengah buat. Kita nak buka futsal sendiri insyaAllah. Lepas tu dekat situ memang kita nak wujudkan Zim Arena ni sebenarnya bukan futsal. Dia satu mentality. Kita dah nak create satu mentality global. Bukannya dekat sini sahaja. Macam saya minat benda lain juga. Saya minat skate, saya minat dance, saya minat BMX. Saya pun pernah berkecimpung dalam bidang-bidang tu. Saya nampak benda ni boleh pergi jauh berbanding sukan yang dah diiktiraf. Yang dapat sponsor banyak tapi jarang bawa balik something untuk Malaysia. Faham. Saya ada kawan BMX, saya ada kawan dance. Diorang dah bawa macam-macam achievement dekat luar, bukan dekat Malaysia, dekat luar. Tapi sukan macam ni susah nak dapat sambutan. Mungkin sebab satu culture dia tak berapa nampak healthy dengan lagu, exposure lagi. So benda tu yang saya nak wujudkan Zim Arena ni. Dia satu mentality. Kita nak buat satu hub, which is korang hantar je anak korang. Dalam tu memang kita bukan fokus futsal je. Kita buat tempat dance, tempat skate, tempat macam-macam. Just untuk kita connect each other. Kalau freestyle ni boring, pergilah kejap main skate. Main skate ni, faham? Kita nak satukan benda tu untuk dapat goal yang sama lah. Untuk nak represent Malaysia dekat luar. Bawa something balik ke sini. Yes, betul. Sekarang tengah jalan je lah. Zim masih jalan lagi sampai sekarang? Masih tengah dalam ongoing ni. Tapi kita perlukan tu lah, support system, benda-benda macam tu lah. Sebab kerja diorang untuk support apa atlet ni tanpa ada benefit. Itu kena ingat. Bukan support
ni untuk nak dapat dia punya benefit. Betul. Kerja diorang memang tanggungjawab diorang, memang kena support. Walaupun macam mana atlet tu apa benda sekalipun, kerja dia untuk support. Faham? Bukan itulah kita ada nak kena dia. mencari. Sebab itulah dia gaji dia jalan. Betul. So support system kita kurang. Saya rasa lah. Macam dekat Japan saya tengok setiap kali pergi mana-mana balik mesti disambut gila-gila punya dengan diorang punya menteri ke apa kan. So benda-benda macam tu kita kurang lah dapat. Kita kurang dapat. Dan kita pun tak minta lebih-lebih pun, just hantar kita pergi international ke kan, untuk sebab kita ada talent. Betul. Dan paling penting masa berjalan. Kalau hari tu budak yang saya bawa pergi Poland tu umur 15 kan dah 20. Kalau tak dapat support lagi umur dah 30, macam mana? Kalau semua nak pakai duit sendiri apa semua susah. Jadi masa berjalan tu benda yang kena ingat. Kalau kita tak support talent daripada kecil, dah besar rugi lah. Dah besar rugi. Berapa banyak kita habis talent macam tu je. Betul. Kecil-kecil dah besar hilang. Kecil dah besar hilang. Habis macam tu je. Habis macam tu. Besar. Dekat luar support system very strong. Nampak satu talent tengah naik, Dia tak biar. tak biar, dia jaga. Saya pergi Jepun, daripada tua saya punya akademi tu ada umur 56 pun join akademi saya. 50 tahun. Lepas tu ada budak kecil umur 12 tahun. Dia world class punya main oleh lah player. Lagi 3 tahun saya pergi lagi, dah ada lagi baru umur 10 tahun pula. Dia pelapis. Dia sentiasa ada. Dia sentiasa ada. Sebab kita jangan jaga satu diamond je. Kalau kita jaga Zim Ahmad saja, kalau Zim Ahmad injured, mana pergi sukan tu? Kita kena support the whole sukan tu. Dia kena ada bawah-bawah dia juga kan. Kena jaga semua. Kalau macam saya dapat show ke dapat event, kadang-kadang saya panggil budak-budak freestyler lain. Sebab kita nak orang tahu freestyle bukan ada Zim je, kita ada ramai. Kita ada freestyle ni ada dekat Malaysia and quality. Kalau you just support Zim, saya faham semua nak Zim sebab saya ada numbers, saya ada followers. So benda tu win-win lah, dia pun nak kita punya crowd kan. Tapi kita kena support dekat sukan tu. Dia lebih legacy lah, benda tu akan ada sentiasa. Kalau support Zim Ahmad je, one day Zim Ahmad tak main, habis lah korang. Dah tak ada lah. Rugi lah. Kita nak the next, bukan next Zim Ahmad, next freestyler lagi. Yang boleh pergi international. Macam tu lah. Macam dulu pun kalau kata Zim Ahmad singgahnya Malaysia kan. Jadi sekarang ni singgahnya Zim Ahmad. Yes, betul. Itu benda yang saya memang daripada dulu nak. Yalah, orang selalu cakap Mak Saleh kan. Kita ada, sebab saya dah banyak travel, saya perasan memang kita kena ada kita kena firm sikit lah dengan identiti kita. Orang duk cakap siang ni tak, saya Zim Ahmad kan. Maksudnya benda tu. Lepas tu dulu kalau orang buat skill dekat futsal, selalu kita dengar, oi ni Siang Gana punya skill, Siang Gana nak jadi Siang Gana. Sekarang bila saya pergi, oi nak jadi Zim Ahmad. Benda tu saya rasa best. Bukan sebab Zim Ahmad tu, sebab finally ada orang sebut orang lokal Malaysia jadi macam tu kan. So benda tu puas hati lah. Saya dengar memang puas hati lah Kan. Yes. Sebab tu lah kita orang kata ini adalah waktu yang macam elok lah untuk Zim Ahmad kembangkan diri sebagai Zim Ahmad yang sebenar. Betul. Setuju. InsyaAllah. So macam kalau cakap pasal di masa yang budak Kelantan tu, sekarang dia dah 20 tahun dah. So 21. So sekarang pun dia proceed lagi dengan dia punya freestyle lah. Dia masih dalam boleh kata jagaan saya juga pasal saya kira yang handle freestyle Malaysia. Kita ada account Malaysian freestyler semua saya yang buat, dengan ada few orang yang jaga social media tu lah. Zulmi ni saya bawa, tahun lepas saya ada bawa 2 orang Malaysia pergi ke Czech Republic, tournament yang saya nak pergi 2018 tu. Kali ni saya pergi, saya bawa 2 orang. Termasuk saya 3. Kita masuk tournament. Anas tu budak Kajang, dia dapat nombor 2. Tu world tournament dia dapat nombor 2 final dengan Ukraine. Dia jumpa Zulmi tu pula dekat top 16. Jadi tak ada luck kalau tak dua-dua boleh pergi final. So Malaysia macam tu lah. Saya pula kalah dekat top 32, kalah dengan Ukraine yang final tu. So Anas tu dapat nombor 2. Very close lah untuk nak jadi world champion. Tapi dapat nombor 2 pun dah kira okey lah. Jadi ni freestyle ke panah? Freestyle. Sebab Czech Republic ni dia tak ada panah. Dia tak ada panah. Freestyle dia nilai as macam Dia ada juri. Juri lah. Dah ada juri. So kita 3 juri contoh. 2 ni lawan. Okay, sampai habis siapa menang vote pakai tangan je. Contoh 2 vote sana, 1 sini, 2 tu. Macam tu. Macam tu lah. Kiranya dia ada dia punya pengiraan. Ada.
awak bahagian kreatif, yang ni bahagian overall, saya bahagian hard ke, macam tu lah. Oh, okay. Betul. Maksudnya ada dalam freestyle ni, maksudnya adalah skill yang memang hard. Kalau buat tu macam orang kata jadi confirm menang ke, ada ke macam tu? Dia bergantung pada juri. Juri ni lain-lain. Oh. Jadi kalau kita nak pergi tournament, kadang-kadang kita tengok juri. Siapa juri ni? Oh, juri daripada Japan. Okay, kita kena buat. Kita kena ambil hati dia lah. Kalau juri tu Awi contoh, kita kena nyanyi yang tarik-tarik sikit lah. Kita nak kena ambil hati dia. Oh, okay, faham. Tengok juri tu, baca macam mana. Bila ambil hati tu maksudnya setiap negara ada dia punya Lain-lain. culture skill dia lain-lain lah. Kalau Japan very kreatif lah. Kalau kita buat trick yang susah macam mana pun tapi tak kreatif, Dia takkan dia tak kisah. Japan ni dia suka originality, karakter seseorang tu. Kreatif maksudnya skill tu tak pernah nampak lagi macam tu ke? Tak pernah nampak. Oh, Okay. Skill yang memang orang ni je bawa dia Karakter tahu. dia. Betul. Yo. Macam main bola, berapa ramai orang main bola kat EPL tapi orang kenal siapa? Alan. Orang kenal karakter tu yang kita nak. Oh, okay. Betul. So contoh macam bila cakap pasal skill kreatif ni kan, so Zim ada buat satu skill sendiri yang orang tak pernah buat? Adalah. Ada 2-3 kalau dekat Malaysia adalah 2-3. Saya panggil dia Gerudi lah. Ramai je freestyler Malaysia buat. Saya suka lah tengok sebenarnya sebab saya rasa tu identiti Malaysia. Trick tu memang trick Malaysia. Dengan saya punya slap, saya panggil slap lah. Ada juga Oleh pun saya ada reka-reka trick juga. Sebab kita kena claim benda-benda macam ni. Sebab apa? Orang selalu marah jangan claim. Sebenarnya kita terlupa Mat Salleh banyak dah claim. Padahal bukan dia yang buat. Berapa banyak dah ambil skill daripada Afrika. Dia claim kata dia punya. Afrika mana ada kamera. Tapi don talent very raw. Banyak gila. Mat Salleh datang buat video claim. Oh ni trick dia yang buat. Sebab tu saya claim. Apa-apa trick yang saya rasa saya buat, saya claim. Kalau orang cakap Azim ni claim. Memang saya yang buat. Saya kena claim. Sampai orang luar imagine orang luar cakap oh ni Zim Ahmad punya skill. From Malaysia. Orang Gila benda tu tahu benda yang besar. Benda besar, yes. Sebab Mat Salleh dia claim kadang-kadang menipu je. Kan. Menipu je sebab diorang ada satu platform yang besar. Once diorang claim, lagi ramai tahu. Daripada orang Afrika yang tak ada orang tengok dia claim, mesti orang tak percaya. Betul. Kan? Jadi kita kena ikut perangai Mat Salleh ni. Diorang ni bijak ah. Saya tengok diorang punya perangai, saya faham ah kenapa diorang berjaya. Kan. Dia manipulate pandai. Lepas tu dia pandai jual barang dengan dia very smart lah. Memang pandai, sangat pandai lah untuk pusing-pusing. Macam tu lah. Betul. Tu lah saya rasa kalau travel banyak lagi otak kita buka sebenarnya. Banyak lagi opportunity yang kita nampak. Betul. Dan banyak lagi potential yang kita ada sebenarnya. Cuma kita tak guna macam mana diorang. Sebab kita macam kalau kata banyak simpan. Macam tu lah. Banyak simpan. Lepas tu kita humble. Kita humble ni satu benda yang sangat bagus lah. Cuma ada orang yang ambil kesempatan dekat kita punya humble tu lah. Akan ada. Macam saya buat trick pun banyak. Kadang-kadang orang buat copy trick saya, diorang tak bagi kredit ke apa. Tapi orang tahu lah tu trick saya. Even dekat UK ke dekat luar. Macam orang memang boleh dapat lah cara dia tu. Lepas tu bila dia pandai-pandai dia tak bagi kredit. Tapi bila kita buat trick dia akan komen I create this move. Diorang kaki claim lah. Selalu orang cakap Indonesia claim, Mat Salleh lagi banyak. Salleh lagi banyak. Cuma sebab diorang Mat Salleh, kita letak dia satu level yang tinggi. Sebenarnya tak. Saya nak buktikan benda tu lah. Sebab tu bila saya pergi luar kan, saya pergi luar negara, saya pergi Qatar ke, saya pergi Denmark, bila Mat Salleh bergambar dengan saya rasa satu benda yang proud. Sebab Mat Salleh yang korang respect ni sebenarnya, dia boleh je respect kita. Dia boleh je respect orang Melayu. Korang je rasa dia power. Tak pun. Padahal tak Saya tak tahu benda ni sensitif tak. Tapi saya lagi suka kalau orang England, British tangkap gambar dengan saya. Sebab dia jajah negara kita dulu. Faham tak? Sekarang kau tangkap gambar aku. Bagi saya tu satu perjuangan lah. Maksudnya Betul. oh kau rasa kau king kan. Tapi sekarang kau tangkap gambar. Ni kalau saya rasa tak faham lah. Dia respect dia saya kan. Saya pun respect dia. Tapi ni satu kepuasan yang saya rasa kalau kita tak boleh perang dari segi lain kan, kita pejuang daripada benda lain. Bila dia tangkap gambar saya rasa macam kau dulu yelah serang negara kita, kau pandang negara kita. Sekarang kau tangkap gambar kita macam proud lah. Benda tu best lah. Faham. Kita gunakan psikologi punya efek lah macam tu kan. Betul. Boys. Ini satu benda yang baru Yeah. Tak pernah terfikir actually cara macam tu. So bila dia ni macam betul juga kan. Tu Melayu boleh je dihormati oleh orang luar. Cuma macam saya cakap ada sedikit perangai Melayu yang kita kena buang sikit lah. Beberapa lah macam pemalu kita malu lebih-lebih kan. Macam saya sampai sekarang malu. Cuma ada satu time tu kita kena tahu yang kita ni ada something yang diorang tak ada. Benda tu yang kita kena tunjuk ke depan. Yang kita kena bawa. Betul. Macam tu lah. Yang for Red Bull kan, kita masuk Red Bull sikit.
So bila macam mana orang kata, macam mana Rebel boleh offer kontrak tu, and apa perasaan time tu bila macam wish dapat official athlete tu? Saya dengar panjang kan cerita dia daripada 2014 kot. Panjang Oh lama dah. Lama 2014 dia DM saya, dia komen kat Instagram. Saya terkejut lah macam wish. Sebab saya dah banyak pakai hashtag Red Bull My waktu tu. Saya tak tahu pun Malaysia ada Red Bull punya Instagram. Saya rasa tak ada kot waktu tu. Saya tak sure lah. Tapi saya tak perasan dia punya Instagram. Tiba-tiba saya dapat komen daripada Red Bull Malaysia. Dia cakap kita nak jumpa. Satu lagi saya nak baik tu. Sebelum tu Red Bull Gold Can. Tahu Red Bull Color Gold? Red Bull Color Emas dengan Red Bull Color Biru putih. Yes, tu dua company berbeza Oh. Itu bukan company yang saya. Sekarang ni yang saya cerita adalah Red Bull Europe. Yang Red Bull Color Biru kan. Color biru ya. Yang gold tu siapa punya? Gold Thailand. Oh, Yang ni Austria. Yang buat kerja gila semua ni Austria. International punya Sianggani apa semua lah yang korang tengok. Marc Marquez ke apa semua tu belah Europe. Red Bull Gold kan hanyalah air sahaja. Dia tak buat. Dia buat event tapi dia tak ada support macam mana Red Bull tu buat. Oh, yang macam motor apa? Yang Tu semua Red Bull Austria. Oh, okay. Orang panggil Red Bull Europe lah. Red Bull Thailand. So kat mana tadi saya cakap lepas tu Red Bull DM saya komen. Dia cakap dia nak ajak jumpa. Maksud saya macam okey lah. Masa tu pun kita tak adalah famous sangat. Lepas tu saya pun main ikut dia. Dia pun bagi event, buat show sikit. Dia bagi air. Lepas tu sampailah 2000. Saya tanya dia setiap tahun. Saya akan tanya Red Bull Malaysia kan, boleh tak saya nak jadi Red Bull athlete, ada peluang ke tak. Tapi waktu tu saya isap rokok lagi, degil-degil lagi kan. So dia bercakap kena buang attitude isap rokok lah, apa benda semua. Oh, dia sendiri nasihatkan Of course. Sebab kita nak jadi ikon ke apa kan. Memang saya tak isap rokok dah berapa tahun lah. Saya rasa 7 tahun 8 tahun. Lama lah. Berjaya berhenti ya. Alhamdulillah. Lepas tu saya tanya dia, boleh tak ada chance tak jadi Red Bull athlete. Sebab dia support saya. Tapi sekadar tak official. Dia bagi air, dia bagi event, dia bayar. Saya bukan macam tu. Saya nak apa yang saya nak saya nak lebih. Saya nak betul-betul international recognize apa semua. Borak ada gaduh sikit-sikit tu biasa lah dengan Red Bull. Sampai Red Bull luar yang kenal saya. Red Bull Neymar panggil saya. Neymar panggil tu kan. Lepas tu ada Red Bull International pun post video saya. So Red Bull Malaysia ni mungkin dia macam Zim ni serius lah kot kan. Dia dah start recognize. Dia bukan main-main. Memang sebelum dia tahu tu saya dah serius lama lah. Cuma dia tak perasan lah kan. Kita malas nak cakap lebih-lebih. Lepas tu ada gaduh biasa-biasa kecil-kecil. Lepas tu sampai dah Neymar panggil Red Bull sana pun post video saya. Kira international dah tahu lah saya siapa. Dan saya pun ada kenal Red Bull punya orang juga daripada international. So kalau Red Bull tak support, itu bukan halangan lah untuk. Kalau Red Bull Malaysia tak support, itu bukan halangan untuk saya. Saya sentiasa pergi kat. Maksudnya saya cakap kita tak tahu jalan, kita tak tahu bila. Tapi kalau kita tak stop, mesti ada jalannya lah. Mesti ada. Kalau kita stop, habis lah. So kalau Red Bull ni macam tak berkenan je dengan saya. Lepas tu company lain datang, energy drink lain datang. Banyak offer saya. Confirm. House Boom ada juga offer. Monster dia punya anak company, Predator kalau pernah dengar. Predator pun pernah. Milo 100+ tu biasa lah, diorang bagi-bagi job. So saya pun macam saya tolak. Saya cakap kat Red Bull, ni diorang nak ni. Sekarang ni you nak kita nak. Kita dah start main tarik tali lah. Maksudnya kita tak boleh jadi yes man sangat. Kadang-kadang dalam hidup ni kan orang tak appreciate. Betul. So saya buat. Finally saya nampak 2021 Tengku sign. Tengku Abdul Rahman sign dengan Red Bull. Waktu tu lagi saya terkejut. Sebab macam saya cakap ni, saya tengok Azri orang Melayu boleh pergi international. Saya pun boleh buat. Ini dapat Tengku pula sign. Saya rasa saya pun boleh lah. Kan cakap ini boleh ni kan. Ada hope lagi. Try. Lepas tu saya just buat saya punya hal. Kadang-kadang saya tak tag Red Bull, saya biar je. Lepas tu saya tag. Dia macam kita main-main sikit. Benda-benda macam ni kita kena tahu value kita. Dua-dua tak salah. Red Bull tak salah, saya pun tak salah. Cuma yang kita pandai main. So saya buat. Finally Neymar pun panggil. Lepas tu
Saya pergi Shanggana panggil saya, pergi ni Red Bull pun involve. Red Bull yang jaga Sian tu pun saya kenal. Lepas tu 2000 tahun lepas dia cakap kat saya, dia tanya dulu betul ke nak. Sepatutnya soalan tu tak wujud. Ya, Betul. ah. Tapi mungkin dia nak ni lah kan. Dia nak Dia nak bagi jaga hype dia sikit punya ke apa. macam dia nak jaga maruah dia ke. Mungkin lah. Datang ke apa kan. Bila dia tanya macam tu, saya pun happy lah kan. Finally dia tanya macam tu, saya pun okay lah, mungkin dah terbuka hati ke apa, saya tak tahu. Terus sampailah. Sebab dia delay juga. Katanya bulan 2. Lepas tu drag lagi. Saya pula dah cerita dekat circle saya kan. Kemungkinan aku jadi Red Bull ni. So benda tu yang saya dah buang lah. Jangan cerita benda yang belum jadi dekat orang. Benda tu jadi beban untuk kita kalau tak jadi. Lepas tu saya dah terlepas cerita kan. Lepas tu Red Bull delay lagi. Kawan-kawan saya, dia jadi sedih kat saya. Dia marah lah Red Bull kan. Macam saya tak payah diorang ni game kau je ni kan. Diorang ni benda lah semua kronian. Tapi saya dengar macam tu lah. Saya tak masuk pun. Pasal saya nak Red Bull. Saya tak nak dengar drama-drama benda-benda ni. Saya tak fikir lah Red Bull Malaysia tak bagi ke apa. Sampailah saya cakap masa tu, kalau betul aku tak dapat jadi Red Bull, bukan salah aku, salah Red Bull. Itu saya punya, itu last lah kalau saya tak dapat jadi Red Bull. Maksudnya saya akan buat sampai saya dah try. Kalau tak boleh maksudnya bukan salah saya, salah Red Bull lah. Tapi saya try lagi. Try. Sampailah dia panggil. Sepatutnya saya sign masa pergi Czech Republic hari tu, yang saya bawa 2 orang. Tapi tak jadi. Lepas tu balik tu, dia call, dia punya dia daripada Dubai, dia datang sini. Lepas tu Tengku pun datang. Tengku daripada luar sini datang untuk nak celebrate saya lah, untuk nak situ kan. Masa dia datang, Red Bull punya style, kalau dia datang dia akan cakap welcome to the family, and dia bagi barang dia lah, topi lah. Usually dia akan bagi topi ni. Topi, macam-macam topi, apa-apa yang nak bagi. Sebab Red Bull barang dia hanya untuk atlet saja. Let's say kalau saya bagi topi ni, awak pakai, awak keluar, saya boleh kena saman ataupun saya boleh kena something, tindakan lah. Sebab barang dia hanya untuk atlet saja. Kalau saya nampak orang lain pakai, saya tahu ada curi saya punya. Sebab memang ada atlet saja yang ada. So kalau baju dia pun ada tulis kat belakang Red Bull Athlete Only. Ada nampak kat TikTok. Takkan boleh jual, takkan boleh beli kat mana-mana, takkan ada. Takkan dapat. So nak jadi hanyalah kena jadi Red Bull Athlete. So Red Bull dekat Malaysia banyak fake, betul. Topi, kan, topi-topi Red Bull. Kalau betul saya nak jadi Red Bull dulu kan, saya nak macam acah-acah Red Bull, saya akan beli lah barang fake. Tapi saya punya style, saya nak official punya. Saya boleh je beli fake punya pakai. Tapi saya dalam hati saya cakap tak, saya nak one day betul-betul official punya aku dapat. Lepas tu saya pernah pergi jumpa Shanggana dulu. Dia letak topi dekat tepi, saya pakai. Saya cakap, saya buat video, saya cakap ni topi Shanggana, tapi aku tak akan pakai, saya letak balik. Aku akan pakai yang original aku punya. Bila saya tak tahu. Tapi saya dah aim lah, sebab dalam otak saya tahu saya akan dapat punya. Itu confirm. Pasal kita try, kita bukan tidur kat rumah, kita usaha kan. So kita tahu kita akan dapat. Sampai saya pernah mimpi. Kalau mimpi tu dah banyak kali lah, bangun-bangun menangis. Sebab saya mimpi Red Bull datang bagi topi Zim welcome to the family. Banyak kali lah saya mimpi menangis-nangis. So saya rasa benda ni memang akan jadi lah. Sampai kalau dah kacau otak kan, memang dah masuk kat semua tempat, saya cakap ini confirm. Tapi tak ada orang percaya lah benda ni. Kawan-kawan semua tak percaya. Even kakak saya dia kata tukarlah company lain, kau pergi cari benda lain. Semua tak percaya. So benda ni memang saya seorang. Saya punya personal goal lah benda ni. Very personal lah. Saya cakap Red Bull ni memang personal. Saya tak perlukan siapa-siapa untuk percaya saya. Memang ni saya nak. Sampailah Red Bull Tungku keluarkan topi, dia kata welcome to the family. Waktu tu memang saya shock lah. Memang saya menangis. Dan menangis tu menangis betul lah. Selama ni saya mimpi je orang bagi topi ni betul-betul. So rasa gila lah. And satu lagi benda, cerita. Sehari sebelum saya dengar Red Bull tu, ada TikTok Award. Ya kan, TikTok besar. Dia punya saya dapat tercalon untuk sports punya kategori. Which is saya tak kisah pun sebenarnya. Sebab saya tahu lagi 2 hari tu saya nak dengan Red Bull. Tapi saya seorang je tahu. Masa TikTok tu saya bawa seorang videographer saya. Dia tak tahu apa-apa pun yang saya nak sign dengan Red Bull. Tapi dia tahu saya nak Red Bull daripada dulu. Dia tahu. Videographer saya ni dia memang tahu. Tapi sebab saya cakap bila kita cerita benda belum pasti, kita takut tak jadi kan. So saya tak cerita kat dia. Saya just cakap kau ikut aku jap pergi TikTok punya event. So dia ikut. Saya tak menang, orang lain menang.
So dia sedih. Saya tak sedih pun. Dia Sebab dah cakap tak tahu apa. yang lebih baik Dia kata tak apa Azim, tak ada rezeki lah kan. Tapi kalau kau jadi Red Bull Athlete, aku nak jadi orang pertama tangkap gambar kau. Dia tak tahu esok yang saya nak ni. Besok saya call, cakap Man, kau ikut aku jap, aku ada meeting dengan orang Dubai. Dia pun ikut bawa kamera semua. Saya tak bagi tahu dia langsung. Dia pun tak tahu benda ni kan. Sampai dekat dalam lift, masa tu dia dah bawa kamera, cakap standby je record. Tapi saya expect je kalau dia tak record ke apa, sebab moment tu saya dah tak fikir video ke apa. Saya fikir moment tu saya nak hidup waktu moment Red Bull. Dia record tu lantak dia tak record pun tak apa. Yang penting saya nak dia ada, pasal dia dah cakap semalam, kalau kau jadi Red Bull, aku nak jadi first. Saya bawa dia pergi naik hotel. Sampai bawah tu ada polis, ada bodyguard, tengku semua. Oh ya betul. First bodyguard tengku selfie dengan saya kan. Dan saya ucap, okay, polis dia baik, sangat baik. Lepas tu saya naik atas, videographer saya jam ni apa benda ni kan. Ada polis, ada bodyguard. Dia mesti macam aduh. Tu dekat mana? Dewan ke apa? Tak, dekat W Hotel, dekat depan Z. Oh okay. Betul. Saya naik atas, saya tengok ada tengku kat situ, dekat hotel, dekat tempat dinner. Saya datang kawan saya memang tak tahu apa lah. Dia pun tengku pun dia tak kenal. Lepas tu orang Red Bull pun dia tak kenal. So saya bersyukur lah, dia tak dapat tahu lagi apa-apa. Sampailah tengku keluar, baru dia shock, dia terkejut. Video pun tak dapat banyak gigil kat dia dekat. Dia pun tak tahu saya akan jadi Red Bull Athlete. Saya tak ada siapa tahu. Mak saya seorang je yang tahu. Saya salam, saya cakap, Mak malam ni nak jadi Red Bull Athlete. Mak saya macam okay lah, okay, saya pergi lah. Itu sebab tu saya cakap Red Bull ni dia personal, very personal untuk saya. Sangat personal lah. Memang kepuasan diri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa. Saya punya, setelah 10 tahun saya try, Betul. finally dapat. Achievement personal tu. Yes, saya dah tak peduli lah benda lain. Sebab tu yang TikTok pun saya dah tak kisah. Hari tu saya kisah. Macam tu. Personal achievement over anything. Yes, betul. Setuju. Dan esok tu saya pergi kubur lah. Kubur ayah saya kan. Pasal dia je yang tahu kan saya punya struggle apa semua kan. Macam tu lah. Masya Allah. Ni orang kata tak berhenti selagi belum dapat apa yang kita nak. Walaupun banyak rintangan, tapi tak jadi satu halangan. Betul. Fuh. Okay Sangat orang kata apa, moral booster lah. Betul. Sebab kalau nak views kita, kita orang ni masih muda kan. Tapi at the same time macam apa kita nak achieve. So bila dengar benda macam ni macam okay, ni bukan apa satu penyebab lah kalau nak berhenti. So we need to move on more. Yes, maybe the last question is from our viewers lah. So ada yang tanya, awal-awal career dulu kalau ada tournament luar negara, time tu still guna duit sendiri ke atau dah ada sponsor? Dulu first kali confirm mak saya yang support. Dia macam bagi lah, nak pergi kat, nak ni kan, okay try lah pergi. So kita pergi Singapore masa tu, Indonesia, Jakarta. Lepas tu pergi lagi, kawan saya support. Kawan ni yang tak ada apa-apa kepentingan ni. Kurotul nama dia, saya ingat, kawan skor rendah. Dia pun support kan. Dia macam bagi duit. Sebab dia bagi duit tu lah yang saya first international saya pergi Denmark tu, dia yang tolong. Memang start tu memang spark lah, satu dunia kenal lah waktu tu. Tu tournament Denmark. Tournament. So memang itu selected lah. Selected. So maksudnya before nak pergi tournament tu dah ada selection kat Malaysia ke macam? Tak ada, dia memang select daripada video. Maksudnya siapa yang terpilih dia panggil kat situ. So saya pergi, kawan saya support. Lama-lama kita cari duit sendiri lah. Daripada duit show kita simpan. Macam tu lah. Tak guna untuk joli lah. Tak ada, joli kita pun beli bola. Beli bola, beli kasut. Cakap pasal bola kan. Yang bola pun paling mahal. Paling mahal tu. Neymar tu. Itu maksudnya macam tu, kalau orang nak beli tu harga dia RM50,000. Saya tak jual pun. Saja lah. TikTok punya game kan semua tu. Itu bola tu bola brand saya sendiri sebenarnya, KP Street. Saya ada brand sendiri nama dia KP Street. Tapi KP Street ni dia lebih kepada shop sendiri punya brand lah. Maksudnya kita jual-jual, tapi kita tak fokus yang betul-betul bisnes yang gila-gila lah. Kita just culture lah. Macam saya rasa saya nak keluar satu barang of course yang kita suka, yang saya sendiri suka, bukan untuk orang saja. Tapi nanti kita akan try balance lah benda tu kan. Sebab ada juga orang yang nak benda-benda trending kan. So kita try lah jam tu dekat situ. Tapi for now bola tu memang bola brand saya sendiri. Saya buat 2017 saya buat.
Saya ada 4 bola saya buat. Semua dah habis saya jual. Memang limited stock lah. Limited stock. Lepas tu bola tu pun saya bawa pergi jumpa Neymar. Memang tak ada. Bola tu 180 je saya jual. Tapi dah sign macam tu, saya tak tahu 180,000 Sebab itu dah jadi apa, personal value punya. Saya jenis dulu bengap sikit. Saya tak pandai simpan barang ni patut simpan. Macam saya punya medal apa semua saya tak tahu dah ke mana. Tak tahu. Hari kita pindah-pindah macam aduh mana lah piala aku, kan cakap orang tak percaya pula kan. Gambar ada lah. Tapi piala-piala aduh tak mana-mana lah. Saya jenis macam tu. Saya tak pandai simpan benda-benda macam tu. Saya jalan je kan, moment je. Kita hidup time moment je. Benda-benda tu bonus lah. Kalau dia simpan, setengah orang memang dia appreciate. Even sijil biasa pun dia simpan. Saya memang tak lah. Saya tak lah. Bola Neymar tu pun saya tak ke mana-mana. Tu baru saya letak dalam kaca. Letak dalam kaca. Tahu lah dah ada. Ini paling yang saya simpan lah. Mana ada saya simpan lagi benda lain. Susah lah. Macam JC apa ke ada tak? Ada JC Neymar bagi sign dia. JC Brazil JC Brazil 2022. Tak JC Red Bull Neymar, event Red Bull tu dia sign. So ada lagi dah berhabuk juga tu. Tu lah saya kena cari frame. Cari frame nak kena gantung. So tu JC yang paling diminati ke, atau ada JC kelab bola lain yang diminati juga? Saya tak pakai jersey sangat ni. Tak pakai jersey sangat. Dah tengok show pun pakai cotton apa semua kan. Streetwear banyak. Saya lebih itu. Macam saya main bola dengan style saya sendiri kan. Street style kan. Itu yang membuatkan kadang-kadang orang yang ke arah terlalu bola ni, dia tak involve sangat dengan saya punya style. Tu kita punya gaya kita lah, credibility lah. Pasal diorang nak yang pakai seluar pendek betul, stokin panjang, ada simpet, main bola pandang kan. So saya tak saya lain. Sebab tu saya letak saya ke extreme sports punya side lah. Yang side punya, yes. Wah, okay lah dapat tahu info pasal Zim tak minat JC ni. Well, I think it's common lah. Like setiap orang pun ada preference. Lagi pun tengok macam main bola pakai apa, main futsal pun pakai baju cotton Tapi baju jenis yang oversize. Depends lah. Tapi sekarang dah ada jersey lah saya minat. Ada certain lah. Jersey Red Bull. Jersey Red Bull. Tu the only jersey yang saya pakai. Yang lain tu ada je pakai. Tapi saya tak berkenan, saya tak minat saya. Tapi kalau kena dengan style saya rasa okey je. Sebab saya tak suka yang fancy sangat. Saya tak suka yang fancy sangat. So apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak Zim. Ini satu momen yang big juga untuk kita orang daripada tak adalah nak panggil small timer, tapi kita orang company yang still growing. Tapi bila ada podcast macam ni and Zim antara orang yang sudi datang, sangat-sangat kami gembira. Terima kasih juga sebab jemput. Ada je yang panggil-panggil tapi saya tak ada masa mungkin. Ni rezeki, adalah benda tu anak bagi kat orang tengok ke apa kan. InsyaAllah, betul-betul. Lagipun, lupa, Zim pun ada YouTube juga kan? Ada juga. Jangan lupa untuk follow. Bukan apa? Subscribe. Nah, kita duduk konten biasa. Jangan lupa untuk subscribe juga Zim Ahmad punya YouTube tau guys. Okay, so terima kasih semua. So, saya Zain. Skandar. Saya Zim Ahmad. Thank you very much for tuning in our podcast. See you guys on our next episode. Ciao. Bye-bye.